Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni live video kita akan berlangsung secara berbeza sebagaimana okay, tak boleh nak. Okay, I'm just having fun with this filter. Alright, so hari ni saya ada masa sikit untuk saya nak story sikit pasal ada satu soalan daripada okey lah saya tukar filter lah, tak senonoh betul lah. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya ada kesempatan untuk buat live video. So saya nak jawab soalan kawan kita. Dia dah lama dah tanya sebenarnya. Dia tanya tentang tidur, macam mana nak mengatasi ketakutan masa nak tidur ataupun sebelum tidur. So soalan kawan kita tu, dia tanya bagaimana dia nak mengatasi ketakutan semasa nak tidur. Alright, so saya ada cerita tentang masalah insomnia ataupun macam mana kita nak tidur dalam saya punya YouTube channel. Saya ada kongsikan, tapi mungkin kita boleh pergi go deeper. The main thing untuk orang-orang anxiety nak mengatasi isu tidur adalah dengan memahami dahulu bahawa kita memang akan mengalami masalah nak tidur. Orang-orang yang mengalami anxiety memang akan berdepan dengan masalah tidur. Bukanlah semua orang yang ada anxiety tu akan ada masalah tidur, tidak. Tetapi at certain fasa, ada certain waktu memang kita akan mengalami masalah sukar untuk tidur. Okay? So, kita kena faham dan kita kena explore apa yang menyebabkan kita takut nak tidur. Pertama, mungkin sebab kita takut nak tidur sebab kita takut kita mengalami anxiety ataupun panic attack masa nak tidur. Sebab ada orang yang memang dia boleh mengalami anxiety atau panic attack masa sebelum nak tidur. So bila dia dah mengalami peristiwa begitu, so next time bila dia nak tidur, dia rasa takut. Sebab dia rasa benda tu akan berulang. So dia dah develop fear. Okay, so pertama sebab dia takut sekiranya mengalami panic attack sebelum tidur atau semasa nak tidur ataupun dalam tidur tu sendiri. Alright, kedua, dia takut untuk tidur sebab waktu tu anxiety dia tengah teruk, level anxiety dia tengah teruk. So bila level anxiety tu teruk, dia punya mind waktu tu sebenarnya tengah kacau. Banyak benda yang dia tengah fikir, banyak benda yang dia tengah rasa risau dan gelisah. Okay, so waktu tu apabila dia tak dapat tidur, dia mengalami satu keadaan atau perasaan di mana dia rasa dia sorang-sorang, dia keseorangan ataupun rasa lonely. So bila dia tak dapat tidur, dia perhatikan orang sekeliling dia, semua dapat tidur. So dia rasa macam, kenapa aku tak boleh tidur? Dia question, kenapa aku tak boleh tidur? Kenapa orang sekeliling aku boleh tidur? Bestnya diorang boleh tidur tapi aku tak boleh tidur. So bila persoalan tu datang, akan timbul rasa sunyi ataupun lonely ataupun rasa keseorangan. Seperti rasa macam dalam dunia tu dia seorang je yang masih ada, yang lain semua dah dibuai mimpi. So perasaan tu menakutkan sebenarnya apabila kita rasa sendiri, apabila kita rasa keseorangan. So apabila nak masuk je waktu malam ataupun nak masuk je waktu nak tidur, kita akan rasa takut. Kita takut nak berdepan dengan rasa sunyi itu semula. Kita rasa takut nak berdepan dengan rasa keseorangan tu. That's why ada certain waktu, ada certain orang yang dia dah develop perasaan fear terhadap waktu tidur, waktu malam dia rasa takut. Ketiga, mungkin rasa takut itu datang sebab dia nak mengelak untuk dapat mimpi-mimpi yang buruk. Sebab orang anxiety dia selalu dapat nightmares ataupun mimpi-mimpi buruk. So antara mimpi-mimpi tu mungkinlah mimpi-mimpi kena serang dengan orang jahat ke, mimpi dia jatuh bangunan ke, atau mimpi benda-benda yang menakutkan seperti mimpi nampak mayat, mimpi nampak
mimpi nampak kain kapan, mimpi nampak kubur, mimpi nampak batu nisan. So mimpi-mimpi tu sebenarnya create ketakutan dalam diri dia. So dia nak elak daripada dapat mimpi-mimpi buruk tu. Bila dia nak elak dapat mimpi-mimpi buruk tu, so dia develop perasaan takut dalam diri dia. Sebab itu dia takut untuk nak tidur. Okay, dia takut untuk nak tidur. So ada sebenarnya banyak lagi situasi yang boleh menjadi punca kepada seseorang itu mengalami ketakutan masa nak tidur. Okay, so perlu diingat dan penting untuk kita tahu bahawa memang orang-orang yang rasa resah gelisah, rasa takut memang akan mengalami masalah tidur. Sebab tidur ni untuk badan kita nak rehat, untuk mind kita nak rehat, dia perlu tenang. Otak kita perlu rest, badan kita perlu dalam keadaan tenang, rest. So dalam keadaan macam tu baru boleh tidur. Tapi apabila fikiran kita banyak sangat idea, imaginasi, dan perasaan kita pun waktu tu lebih kepada rasa kecut, resah, gelisah, takut, memanglah susah untuk kita nak tidur. Okay, so apa yang saya boleh sarankan, yang saya boleh sarankan adalah untuk kita pertama menerima keadaan kita yang kita sukar untuk tidur apabila kita mengalami anxiety. Okay, kita memang akan mengalami keadaan begitu. Tetapi dia sebenarnya fasa sahaja. Dia boleh kita reverse balik keadaan tu untuk dapat balik kualiti tidur tu semula. Cuma dia mengambil masa. Pertama, kita accept keadaan yang memang kita akan rasa perasaan takut dan rasa susah untuk tidur. Okay. Yang kedua, apabila kita nak tidur, kita perlu ajar diri kita untuk letak satu attitude, okay, mengatakan bahawa kalau malam ni aku dapat tidur ke, tak dapat tidur ke, tak apa. Okay, malam ni dapat tidur ke, tak dapat tidur ke, tak apa. Aku akan buat benda-benda yang berfaedah sepanjang aku tak dapat tidur ni. Okay, so setkan begitu. And ketiga, jangan ada expectation untuk kita nak tidur. Sebab itu akan menambahkan stres dalam diri kita, dalam badan kita. So, bila dalam keadaan kita stres, kita memang susah nak tidur. So, untuk kita nak benarkan minda kita tidur, badan kita tidur, kita kena uruskan stres dulu. So, macam mana kita nak tidur kalau kita pun stres apabila kita tak dapat tidur? Faham tak? Okay, so antara benda yang saya kata macam mana nak kurangkan stres apabila tak dapat tidur adalah jangan ada expectation. Don't expect that apabila kita kita malam tu nak tidur, kita akan dapat tidur. Don't expect apa-apa pun. Kita just go with the flow. Okay, so antara lain yang mungkin saya boleh kongsikan pada petang ni, macam mana untuk nak dapatkan tidur berkualiti. Okay, macam mana untuk kita nak mula perlahan-lahan mengatasi ketakutan terhadap tidur tu sendiri. Okay, yang ini saya kongsikan melalui ada yang saya ikuti kursus secara online, amalan tidur sihat. Tajuknya amalan tidur sihat. So sebelum kita nak dapatkan kualiti tidur tu, kita kena buat amalan tidur yang sihat. So nak dapatkan kualiti tidur pun kena buat satu praktis, latihan ataupun amalan, baru kita akan dapat kualiti tidur tu semula. Alright, so kita kena faham ada 3 keadaan yang dikatakan susah nak tidur atau kita sebut insomnia. Okay, ada 3 keadaan. So ini keadaan yang pertama adalah disebut sebagai onset insomnia. Okay, onset insomnia ni keadaan di mana seseorang itu dia susah nak memulakan tidur. Susah nak mulakan tidur. Dia nak tidur tapi dia sangat susah nak mulakan tidur. Tapi dia akan boleh dapat tidur tu lah, cuma dapat tidur beberapa jam sahaja. Okey, lepas tu dia akan terjaga. Kategori kedua adalah intermittent insomnia. Intermittent insomnia ni adalah apabila individu itu dia dapat tidur tetapi dia akan jadi kerap terjaga dengan sendirinya. Okey. So bila dia dah terjaga, lepas tu susah nak tidur semula. Itu intermittent insomnia. Dah dapat tidur tapi cepat sangat terjaga. Lepas tu nak tidur balik dah susah. Tapi dia dapat tidur semula, cuma susah. Tapi bila dia dapat tidur tu, dia akan terjaga semula. Lepas tu dah susah nak tidur. Lama-lama tu dapat tidur balik, tapi terjaga semula. So ni ini disebut intermittent insomnia. Okey, yang ketiga disebut sebagai terminal insomnia.
Terminal insomnia ni adalah apabila dia dapat tidur tapi dia terjaga awal. Orang lain masih tidur lagi tapi dia dah terjaga awal. So lepas tu dia dah dapat tidur langsung dah. Langsung dah tak dapat tidur. So ada banyak kategori lagi insomnia ataupun bentuk-bentuk kesukaran tidur ni. Tapi ini yang 3 perkara ni adalah yang paling kerap dialami oleh orang-orang anxiety. Okey, orang-orang yang mengalami tekanan yang tinggi waktu tu. Okey. Dan ketiga keadaan ni sekiranya berlaku, dia memang akan boleh mengganggu ke semua fungsi harian kita. Maksudnya bila kita bangun pagi besoknya memang kita akan mengalami keletihan. Okey, mengalami keletihan. So macam tak cukup tenaga. So macam mana kita nak overcome keadaan ni? So melalui kursus online yang saya pergi tu, yang saya ikuti tu, dia mengatakan bahawa untuk kita nak dapat balik kualiti tidur kita, kita kena create amalan tidur yang sihat. So kita kena amalkan benda tu. So nak amalkan benda tu, kita kena buat amalan tu bermula daripada siang hari lagi. So bukanlah sebelum tidur tu kita baru nak buat persediaan, tetapi siang hari lagi kita dah perlukan persediaan untuk badan kita rest pada malam hari tu. Okay, so untuk siang, perkara yang penting adalah bila kita bangun tu, kita dah kena dedahkan diri kita dengan matahari. Okey, so maksudnya waktu tu kita punya badan biologi kita dah tahu, oh ini waktu siang kena matahari. Okey, so kita punya badan ni ada dipanggil biology clock ataupun jam biologi. Badan kita dah tahu waktu bila untuk tidur, waktu bila untuk bangun. So bila bangun tu, kita dah bangun je, kita dedahkan diri kita dengan matahari. So badan kita akan menerima signal, sekarang ni waktu siang sebab aku terima cahaya, terima matahari. So dedahkan diri kita dengan cahaya matahari. Okey. Kalau macam kita hari tak bekerja. Okey, hari tak bekerja. Kita perlu untuk buat aktiviti di luar persekitaran. Yang bercahaya macam dalam di ruang matahari itulah. At least kita dapat dalam 10 hingga 15 minit buat aktiviti. Tak kisahlah kita nak buat walking ke, jogging sikit-sikit ke, just macam jumping star ke, apa pun yang kita nak buat, kita buat waktu dalam 10 hingga 15 minit sahaja. Supaya waktu tu badan kita nak tune balik ni, biology clock kita ni. Kita punya body clock kita nak tune balik ni. So pagi tu kita bangun, mesti dedahkan diri kita dengan matahari. Lepas tu kita buat sedikit aktiviti. Okey, buat sedikit aktiviti 10 hingga 15 minit sahaja. Aktiviti ringan. Okey, lepas tu kita buatlah apa-apa aktiviti yang kita nak buat selepas tu. Sama ada kita bekerja ke tak bekerja ke, kita buat. Waktu siang tidak digalakkan untuk kita tidur. Tidak digalakkan untuk kita tidur. Tetapi power nap boleh. Power nap dengan tidur tu berbeza. Tidur ni dah lebih sejam atau 2 jam itu dah, maksudnya dalam 2 jam lah, lebih dari dalam 2 jam. Kalau kita tidur 2 jam itu dah dipanggil tidur lah. Okay, so power nap ni dia biasanya mengambil masa setengah jam atau 1 jam sahaja. 1 jam is the maximum lah. Setengah jam okey. 20 minutes ke 15 minutes sudah okey. Itu power nap. So kalau lah kita jenis bekerja yang memerah otak kadang-kadang ataupun memerlukan otak kita berfikir banyak, so kita rasa penat. Untuk nak rest boleh, tapi kita ambil power nap dalam lebih kurang 30 hingga setengah jam macam tu. So timing dia yang sesuai, mungkin dalam waktu lunch hour macam tu, 1 ke pukul 2. Tengoklah timing. Kalau kita dapat ruang dan peluang tu untuk kita tidur, kita tidur. Atau ada setengah orang daripada pukul 11 pagi sampai pukul 12 terpulang. Mana-mana masa yang you all dapat, you all ambil power nap. Itu dalam keadaan you rasa terlalu penat, rasa letih. So ambil lah power nap tu untuk nak recharge kejap. Okay, so buatlah aktiviti macam biasa selepas tu. Kemudian dalam pukul 5 ke around pukul 7 petang macam tu, kita boleh start buat aktiviti semula. Maksudnya buat aktiviti yang beriadah tu. Duduk kat luar, tengok cahaya dalam persekitaran. Penting untuk kita buat senaman-senaman ringan waktu petang ni, sebab waktu tu kita punya hormon kortisol kita tu akan drop. Sebab seharian ni, daripada kita bangun pagi, kita bekerja, kita berhadapan dengan persekitaran, akan ada berlaku tekanan-tekanan sedikit dalam kehidupan kita. So untuk kita nak overcome balik tekanan tu, waktu tu bila tekanan berlaku, kortisol akan naik. So apabila kita buat senaman atau kita buat pergerakan dan peluh tu keluar, peluh tu merupakan cara atau kaedah badan kita menurunkan hormon kortisol atau hormon stres tu tadi. Okay, sebab itu kita perlu untuk buat aktiviti senaman sedikit. Mungkin dalam 30 minit pun tak ada masalah, atau 20 minit pun tak ada masalah. So apabila hormon kortisol kita drop, okay,
So hormon yang lain seperti hormon dopamin akan naik, hormon happy akan naik. Lepas tu hormon serotonin, satisfaction hormon akan naik. Lepas tu hormon endorfin, hormon oksitosin semua akan naik. So itu merupakan hormon-hormon yang baik dalam untuk badan kita berfungsi dengan baik. Okey, dan hormon-hormon itu akan drop, akan kurang terhasil sekiranya kortisol kita tinggi. So untuk nak dropkan balik kortisol itu penting untuk kita urus kita punya emosi, urus tekanan kita dan buat senaman supaya dapat dikeluarkan melalui peluh. Okey. So waktu siang tu juga sebenarnya waktu yang baik untuk kita set satu masa untuk kita memikir ataupun merasa risau secara sengaja, atau kita sebut sebagai deliberate worry. Maksudnya kita sengaja untuk risau. Kadang-kadang kita akan datang kegelisahan atau kerisauan sebelum nak tidur. So instead of kita biarkan otak kita merasa risau sebelum tidur, so waktu siang tu kita ambil satu waktu untuk kita sengaja merasa risau. Sengaja merasa risau. So mungkin dalam pukul 3 atau pukul 4 sebelum kita bersenam tu, ambil waktu tu untuk kita berasa risau. Sengaja merisaukan diri. Ambil waktu tu, tak salah pun. Itu tak salah. Itu memang ada dalam salah satu kaedah psikologi, menetapkan satu waktu untuk kita risau dengan sengajanya. So waktu tu apabila kita ada peluang dan ruang untuk berasa risau, mungkin kita boleh tuliskan apa yang kita risau. Okey, aku hari ni risau sangat pasal isu COVID ni. Tadi aku dengar berita kes COVID ni makin naik contohnya. So aku dah rasa lagi paranoid. Aku rasa takut sangat kalau kena dekat diri. Aku rasa kita kena expresskan apa yang kita risau. Sengaja kita risau. Okey. Ataupun waktu tu kalau kita jenis tak pandai menulis, kita bercakap dekat depan cermin. Beritahu dekat diri kita, aku risau tau hari ni. So apa yang aku fikir sekarang, aku fikir tentang itu, aku fikir tentang ini, aku risau bab ni, aku risau bab tu, aku takut bab ni, aku takut bab tu. Sengaja kita luahkan apa yang kita risaukan tu. Okey, ataupun kalau kita tak pandai nak bercakap depan cermin atau tak pandai nulis, kita duduk diam saja, lepas tu kita fikirkan je apa yang kita tengah risau kat waktu tu. So dalam keadaan macam tu, kita duduk diam, memang kita tengah sengaja untuk merisaukan diri kita. So tak apa, biarkan diri kita risau waktu tu. So ambil masa dalam 3 hingga pukul 4 orang macam tu, 2 hingga pukul 3 ke macam tu, untuk kita sengaja merisaukan diri. Lepas tu bagi arahan pada badan kita, okay, that's it, time's up, dah habis risau dah. Lepas tu proceed untuk buat apa-apa aktiviti yang kita nak buat selepas tu. Okay, so ini merupakan salah satu tips yang kita boleh gunakan untuk nak overcome dengan anxiety kita, dan juga nak bantu diri kita untuk dapat kualiti tidur pada malam hari tu nanti. Okay, so itu waktu siang. Waktu siang. Tapi kena ingat, ada setengah orang dia suka makan lewat-lewat. Kalau boleh, jangan makan lewat sangat lah, sebab kadang-kadang dia boleh ganggu perut. Sebab kita punya perut ni, dia lepas makan lebih kurang 2 hingga 4 jam dia nak menghadam. So kalau kita makan lambat sebelum nak tidur, dia akan ganggu proses penghadaman tu. So sebaik-baiknya paling lewat pun kita makan dalam pukul 8 macam tu, paling lewat lah, pukul 8. Lepas tu kita sebenarnya perlu tahu, perlu rancang pukul berapa kita nak bangun sebenarnya. So daripada situ kita boleh tahu pukul berapa kita nak tidur. Betul tak? So kalau kita dah tahu, aku ni kena bangun pukul 6 pagi contohnya. So kiralah tolak 8 jam. Tolak 8 jam, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10. So maksudnya pukul 10 tu kita dah kena tidur. Okay? Kita nak bangun pukul 6 pagi. Sebab kita tahu waktu kita nak bersiap pukul 6 pagi semua tu. So kira ikutkan 8 jam, kita kena tidur pukul 10 malam. So bila kita tidur pukul 10 malam, kita kira lah berapa jam, 4 jam sebelum tu kita kena makan. Pukul 10, 9, 8, 7, 6. So lebih kurang pukul 6 sebenarnya kita kena makan. Tapi agak mustahil sebenarnya orang nak buat macam tu. Sebab itu saya kata sekurang-kurangnya paling lewat pukul 8 lah kita makan. So tak apa, 8 kita stop makan. Alright. So lepas kita dah makan, jangan makan waktu lewat-lewat sangat. Lepas tu kalaulah kata ada kita tertidur lewat dan kita rasa lapar, malam tu kita ambil lah
susu ke, ataupun kita ambil makanan kekacang untuk kita nak isi perut kita, supaya kita tak tidur dalam keadaan lapar pula kan. Sebab tidur dalam keadaan lapar pun tak elok juga, sebab dia akan mengganggu kita. Dan sebelum tidur tu janganlah banyak minum air, sebab nanti kita asyik terganggu sebab nak pergi toilet pula. Okay, so masa kita dah lapar tu, minum susu. Kadang-kadang ada orang dia tak boleh minum susu, macam dia allergic dengan susu-susu yang susu-susu dairy punya produk. Okay, susu lembu ke kambing ke, dia allergic, ataupun dia tak boleh, dia rasa sensitif perut dia. So tak apa, you ambil susu badam contohnya, ataupun oats macam tu, yang susu selain daripada susu binatang tu lah. Ambil susu yang terhasil daripada tumbuh-tumbuhan, contohnya almond milk lah, almond milk, susu badam. Itu susu badam antara susu favourite saya juga, ataupun susu kurma macam tu. Ambil lah benda macam tu, at least perut kita waktu tu agak kenyang sikit. Okay, so bila kita dah buat persediaan untuk tidur, so kita dah tentukan sendiri pukul berapa kita nak tidur. Okay, dan kita set, jangan makan pedas, jangan makan benda-benda yang berangin, at least ataupun yang berminyak, at least 3 jam sebelum tidur. Kita dah set benda tu dah. So macam saya kata tadi, kalau kita lapar, waktu malam kita dah macam lapar, ambil lah salad ke, ataupun ambil kacang-kacang ke. Lepas tu, kalau boleh, elakkan kita tengok telefon lah sebelum tidur. Tapi saya tahu dalam keadaan sekarang agak susah untuk kita nak elak daripada tak tengok telefon. Sebab cuma kita kena sedar, bila kita sebelum tidur ni kita tengok telefon, ataupun kalau kita nak tengok boleh, tapi sejam sebelum tidur jangan tengok. Sebab cahaya ataupun blue screen tu, blue light yang ada dekat handphone tu, dia sebenarnya boleh mengurangkan penghasilan melatonin. Melatonin ni orang kata satu hormon ataupun kimia yang terhasil untuk kita nak tidur. So kalau benda tu tak kurang terhasil, so macam susah nak dapat rasa, orang kata, cetusan untuk kita nak tidur tu. So benda tu penting. Sebab itu sebelum kita tidur, kalau boleh jangan kita tengok blue light tu, sebab blue light tu dia akan kurangkan kita punya melatonin. Okay, so jangan tengok telefon. Okay, lepas tu sebelum kita tidur, sebaik-baiknya instead of kita tengok telefon, mungkin yang sebaiknya adalah kita buat meditasi, ataupun kita baca buku. Bacalah buku-buku yang inspirational buku. Janganlah baca buku hantu. Janganlah baca buku novel. Ada orang dia suka baca novel cinta sebelum tidur. It's okay lah, it's up to you. Kalau you rasa benda tu seronok dan menenangkan, okay. Tetapi pada saya, sebelum tidur cari buku yang macam agak akademik sikit, macam ilmiah sikit lah. Sebab buku-buku yang cinta ni buatkan you rasa terhanyut, dan you rasa macam lagi nak tahu the next episode ke apa. So macam nanti you tak boring pula. So kita cari buku yang bosan-bosan sikit, buku-buku macam knowledge, macam inspirational punya buku ke apa ke. So you baca untuk nak meningkatkan rasa mengantuk tu, ataupun you meditation. Selalunya saya adalah seorang yang bila meditate saya nak tidur. So sebab itu kadang-kadang alhamdulillah setakat ni macam saya susah nak mengalami masalah tidur yang panjang, sebab saya akan meditate sebelum tidur. So bila meditate tu, itu timing saya nak rasa ngantuk, so, lepas tu saya akan tidur. Percayalah, kalau you selalunya orang cakap meditate kena duduk, tapi saya kadang-kadang meditate saya baring, suka hati saya je lah kan. So saya akan baring. So bila kita baring tu, dalam keadaan kita tenang, alih-alih je kita nak tertidur. So waktu tu meditate saya akan buka lah very light sounds and music kan, yang nyaman-nyaman, tenang-tenang. So bila saya just focus on breathing, and I'm just focus on the sound, lepas tu kita rasa dalam keadaan hanyut, lalai dalam situasi tu, dalam pun nak tertidur pula. Itu yang benda yang saya selalu amalkan lah, and it works for me, sebab dia akan membantu saya untuk tidur. So buat benda-benda yang boleh jadi pencetus untuk tidur. And ada juga yang dalam amalan tidur sihat tu, dia galakkan kita supaya jangan merokok kalau boleh sebelum tidur. Sebab rokok tu ada nikotin yang sebenarnya merangsang kecergasan otak kita. So kalau boleh sebelum tidur tu jangan merokok. Tapi yelah, again, benda ni macam very subjektif, terpulanglah pada badan masing-masing. Kalau you rasa perlukan rokok sebelum tidur, it is up to you. But this is what I share today adalah benda yang saya pelajari daripada kursus online amalan tidur yang sihat. Alright.
So antara lain persediaan kita untuk nak dapatkan kualiti tidur adalah pastikan untuk kita pakai baju yang longgar. Baju yang longgar, kadang-kadang ada orang suka pakai baju ketat. Sebenarnya yang sesuai adalah baju longgar supaya kita rasa loose, rasa relax. Alright. So selain daripada tu, kita juga perlu pastikan kita punya bilik tu terhindar daripada gangguan. Maksudnya janganlah dalam, kalau boleh lah sebenarnya, kalau bilik tu ada TV, tutup TV tu. Dan jangan buka TV masa kita nak tidur. Lepas tu kan cuma ada certain time rumah kita terdedah dengan jalan besar. So dekat situ banyaklah bunyi-bunyi apa motor ke, bunyi kenderaan ke malam hari, memang terganggu. But it's okay. Kalau boleh dihindarkan, hindarkan. Kalau tak boleh, tak apa. Janganlah kita stres dengan keadaan tu. Okay. So elakkanlah pencemaran bunyi tu semua. Kemudian antara lain yang kita yang boleh kita gunakan untuk nak meningkatkan kualiti tidur adalah menggunakan essential oil. So ramai sekarang ni yang dah mula sedar penggunaan essential oil, sebab essential oil merupakan bahan semula jadi. So kita boleh gunakan essential oil sebagai salah satu cara untuk nak memakin kita punya cetusan rasa nak tidur tu. So antara essential oil yang baik adalah lavender, ataupun frankincense pun okey juga. So terpulang, okay, apa brand pun tak kisah. Yang penting dia adalah natural. Sebab ada yang EO ataupun essential oil yang dia combine dengan sintetik punya chemical. So benda tu kalau boleh dielakkan, sebab kita nak diffuse benda tu, so dia akan masuk dalam pernafasan. So benda tu mungkin long term tak elok. That's why kita pastikan essential oil yang kita gunakan adalah 100% organik ataupun natural. Okay, so lavender merupakan, memang dah melalui research, dah melalui kajian, lavender memang menjadi antara essential oil yang bagus untuk membangkitkan rasa tenang, rasa relax. That's why orang guna untuk nak tidur, lavender. So boleh juga guna EO. Okay, gunakan bau-bau yang menyenangkan untuk kita nak merangsang mood tidur tu. Okay. And then satu lagi, sebenarnya kita pun perlu pastikan kita punya cadar, bantal, selimut kita tu dalam keadaan bersih dan selesa. And sebab kadang-kadang habuk-habuk tu pun sebenarnya, kalau kita punya cadar banyak habuk, kotor, sebenarnya itu pun boleh orang kata buatkan kita rasa nak sesama, rasa hidung tersumbat, so mengganggu tidur kita. So pastikan cadar kita, bantal kita, selimut kita tu adalah yang selesa. Sejuk tu selesa dengan kita. And jangan yang rasa panas sampai kita pun rasa tak selesa untuk nak tidur. Okay. So bila kita dah ready nak tidur, semua tu kita dah buat persediaan. Bila nak ready nak tidur tu, sebelum nak tidur tu kita kena pastikan ruang di sekeliling rumah kita pun dah dimalapkan lampu, dah gelap. And bilik kita pun kalau boleh kita pastikan lampu ditutup sepenuhnya. Ada setengah orang mengatakan, oh tak elok kalau kita tidur 100% tutup lampu. Okay. Ada setengah orang kata boleh pula 100% tutup lampu. Jadi pada pandangan saya, ikutlah you all punya rasa selesa. Kalau macam saya, personally saya suka tidur dalam 100% gelap. Sebab saya percaya masa kita tutup lampu, semua tutup lampu, eventually akan ada cahaya juga yang dapat masuk. Lama-lama akan ada cahaya yang masuk. So cahaya tu yang masuk tu akan mula menerangi kita punya ruang bilik. So tak ada sebab untuk kita buka lampu sebenarnya. Akan ada cahaya juga masuk. Okay? Tapi kalau you all rasa you all nak buka lampu bilik air ke apa ke, terpulang, tapi biarkan malap. Kalau boleh biarkan malap. Jangan sampai dia mengganggu tidur kita, sebab otak kita ni dia akan menghasilkan melatonin tu apabila suasana tu gelap dan mata kita tertutup gelap. Yang kita punya otak dapat signal yang oh dah tak ada lampu kat sekeliling. Tapi bila otak kita dapat baca yang masih ada lampu di sekeliling kita, dia akan mengurangkan penghasilan melatonin yang untuk merangsang mood tidur tu tadi. Okay, so terpulang pada you all. Kalau you all nak tutup lampu ke, tak nak tutup lampu ke, terpulang. Tapi itu antara kebaikan yang saya boleh sharekan lah. Alright. So satu lagi tips yang saya nak mungkin boleh galakkan kawan-kawan untuk amalkan, supaya jangan jadikan tempat tidur tu sebagai tempat untuk kita buat kerja. Tempat tidur khaskan untuk tempat tidur. Janganlah tempat itulah tempat kita nak makan, tempat itulah tempat kita nak berfikir, tempat itulah tempat kita nak memikirkan masalah, tempat itulah tempat kita nak buat kerja, tengok TV ke apa benda. Kalau boleh kita elakkan, setkan tempat tu, honor kita punya tempat. This is the place for me to rest. Sebab itu ada orang dia suka setkan satu tempat untuk dia solat. Itu ruang dia untuk solat. So sebab dekat situ
bila sesuatu tempat tu kita khaskan untuk solat contohnya, dia akan menghasilkan tenaga yang berbeza daripada ruang-ruang di tempat yang lain. Okay, sebab waktu kita solat, biasanya kita punya vibration kita waktu tu adalah connect dengan Tuhan. So tempat situ akan dipenuhi dengan vibration yang baik-baik. Sebab itu ada setengah orang dia suka duduk dekat masjid. Sebab di masjid, apabila orang semua datang kat masjid, orang yang datang kat masjid tu semuanya nak connect dengan Tuhan. That's why vibration yang diorang hantarkan, yang diorang keluarkan waktu di masjid tu adalah vibration yang baik-baik, niat yang baik-baik, hati yang tenang, jiwa yang bersih waktu di masjid. Sebab itu vibration ataupun gelombang di masjid tu berbeza dengan tempat-tempat yang lain. So sama juga di rumah, create satu tempat, contohnya tempat untuk solat, supaya vibration tu berbeza daripada ruang-ruang yang lain. So bila kita nak rehat, nak rasa tenang, cari tempat begitu. Okay, sama juga dengan tidur. Create tempat tidur tu tempat untuk kita berehat, tutup mata, recharge. So bila kita selalu jadikan tempat tidur tu untuk kita betul-betul tidur, kita akan dapat kualiti tidur tu semula. Instead of kita kat situ lah tempat kita nak memikir masalah, kat situ lah tempat kita nak main handphone, kat situ lah tempat kita nak buat aktiviti apa semua, itu akan mengganggu. Sekiranya aktiviti-aktiviti tu tak mengganggu you all, tak apa, tak ada masalah. Because saya pun sendiri personally, memang tempat tidur saya jadi tempat untuk saya main handphone. Tempat tidur saya memang tempat untuk saya nak baca buku ke apa, memang tempat saya berbual ke apa di situ, tak ada masalah. Sebab pada saya ia tidak memberi kesan atau kesan kepada kualiti tidur saya. Tapi sekiranya you all mengalami masalah kualiti tidur, mungkin boleh amalkan dahulu benda ni. Amalkan dulu supaya tetapkan vibration dulu, tetapkan frekuensi rehat, frekuensi tidur di situ, dan alihkan perhatian-perhatian yang lain. Okay, setkan tempat tu untuk tidur sahaja. Okay, so baringlah dengan selesa. Okay, bila dah ready tu, baring dengan selesa. So bila kita dah baring dengan selesa, masa baring tu you all ajar untuk tarik nafas dalam-dalam melalui hidung 3 atau 4 saat terpulang, 3, 4, 5 saat terpulang, ikut you all punya breathing. Sebab breathing atau rhythm kita berbeza kadang-kadang. So tarik nafas melalui hidung 4 saat contohnya, and then pause 4 saat sekejap, 1, 2, 3, 4, and then lepaskan melalui hidung 4 saat, 1, 2, 3, 4, lepaskan. Okay, dan pastikan you all bernafas di sini, di perut, bukan di dada, perut. So kalau nak tahu macam mana you all bernafas melalui perut, letak tangan dekat perut and then you bernafas. Pastikan masa you sedut nafas, perut you naik, kembungkan. Okay, masa lepaskan nafas, kempiskan perut supaya udara dalam tu dapat dikeluarkan, keluarkan habis. Okay, buat sekali lagi, dah relax. Buat sekali lagi set yang kedua. Pause sekejap. Okay, bernafas macam biasa. Okay, lepas tu buat set yang ketiga. Nafas melalui perut, lepaskan. Okay, so waktu ni ikutlah kesesaan sama ada you nak buat berapa set pun. Okay, macam pada saya suka buat 3 set. Lepas tu saya akan buat breathing macam biasa. Okay, so waktu ni bila kita dalam keadaan deep breathing tu, kita buat deep breathing tu, biasanya kita punya otak kita akan menerima signal relax, tenang. So waktu tu lah kita boleh tenang. So masa tu jangan kita fikirkan masalah-masalah tu tadi. Sebab apa? Siang tu tadi kita dah buat satu waktu untuk kita risau kan. So jangan kita risau di tempat tidur, sebab kita dah set satu waktu untuk risau pada siang hari tu. So waktu malam tu jangan lagi fikir benda-benda yang merisaukan. Cakap, bagi arahan kat diri, this is the time for me to sleep. Okay, so selepas you dah berada dalam posisi begitu, macam saya katakan tadi, set satu attitude. Kalau aku dapat tidur ke, tak dapat tidur ke, tak apa. Okay, jangan expect apa-apa, because expecting akan membuatkan you rasa stres sekiranya tidur tu tak dapat. So don't expect anything. Bila kita sebut amalan tidur sihat,
Bermaksud dia memerlukan praktis dan dia memerlukan setiap hari punya latihan. Jadi bila kita dah mulakan amalan yang baru tu, memang kita akan rasa tak selesa. Memang kita akan rasa macam tak sesuai lah, tak kenalah cara aku ni. Memang tak selesa, tetapi tak apa. Bila you dah selalu praktis, lama-lama body you akan terima lifestyle yang baru. Okay, so hasil dia bukanlah bila you amalkan tu, hari tu juga you boleh dapat tidur. Bukanlah hari tu you amalkan, minggu depan dapat tidur. Tidak semestinya. Dia bergantung pada pengurusan emosi atau pengurusan stres masing-masing. Tetapi jangan expect, jangan ada harapan yang tinggi sangat macam aku nak tidur, kenapa tak dapat tidur? Aku dah buat amalan tidur yang sihat tapi tetap juga tak dapat tidur. Don't expect. You just buat je amalan tu. Sebab dia baik untuk badan you. Untuk nak create ataupun develop semula quality tidur tu. Sebab kita dah berada lama dalam habit ni. So habit yang lama, habit amalan tidur yang tak berkualiti. So now kita nak change lifestyle kita. So kita buat benda tu supaya kita dapat balik kita punya tidur yang berkualiti. Okay, so again, macam mana kita nak mengatasi ketakutan semasa nak tidur? First kita kena faham kenapa kita takut nak tidur. Kita explore dulu, kenapa aku takut nak tidur sebenarnya. Once kita dah explore kenapa, apa punca kita takut nak tidur, maksud tu kita dah transcend into the issue. Maksudnya kita dah menembusi isu tu. So benda tu dah takkan kuat lagi dah. Tapi kalau kita tak proses, kenapa aku takut nak tidur, apa punca aku takut nak tidur, kita akan simpan benda tu di dalam dan kita jadi serabut, keliru, tak tahu kenapa kita jadi macam ni. So might as well, bila kita rasa takut nak tidur, kita proses, explore dulu, tuliskan kenapa aku takut nak tidur, apa punca aku takut nak tidur, kalau aku tidur apa akan jadi, apa yang aku fikirkan akan jadi kalau aku tidur. Senaraikan semuanya atau kita cakap. Okay, explore dulu. Dan kita kena faham, memang orang anxiety level yang tinggi memang akan mengalami masalah tidur. Dan ketiga, buat amalan tidur yang sihat tu tadi. Apa yang saya sharekan, persediaan di siang hari dan juga persediaan di malam hari. Alright, so mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat membantu kawan-kawan yang lain. Okay, dan boleh share kepada siapa-siapa di luar sana yang mengalami masalah kualiti tidur ataupun takut masa nak tidur. Okay, satu lagi, kadang-kadang memang orang anxiety dia akan mengalami panic attack masa tidur ataupun dia mengalami panic attack sebelum tidur. So dia punya attitude tu sama. Kita kena ajar diri kita accept memang aku ada panic attack. Memang panic attack boleh berlaku pada bila-bila masa dan dalam mana-mana keadaan. So aku kena ajar diri aku untuk terima keadaan tu dan benarkan dia berlaku. Saya selalu nasihatkan kawan-kawan untuk tidak elak daripada panic attack. Jangan mengelak panic attack. Bila dia nak menyerang, benarkan. Sebab panic attack merupakan satu kaedah ataupun mekanisme semula jadi badan kita nak release hormon-hormon yang tak balance, yang tak optimum tu nak keluarkan. Kalau hormon yang sepatutnya parat sini, dia dah jadi sini, yang tu dia nak keluarkan. So bila dia nak keluarkan tu, badan kita akan bertindak secara agresif yang disebut sebagai serangan panik. Yang itu membuatkan kita takut. Tapi sebenarnya tak ada apa-apa. Dia untuk nak release kita punya hormon kita yang tak stabil. Alright. So again, kalau kata nak tahu lebih lanjut apa-apa isu tentang anxiety dan bagaimana nak overcome dengan anxiety, you guys boleh join learning and sharing session pada setiap Jumaat dan Sabtu jam 10 hingga 11 pagi. 1 jam sesi tu bernilai RM60. So saya akan lihat, kita akan kongsi apa isu yang you all alami dan saya akan kongsikan pengalaman dan tips yang mungkin you all boleh amalkan untuk nak overcome dengan anxiety. Dan perlu diingat, pemulihan anxiety merupakan journey. Dia bukannya berlaku dalam masa beberapa bulan. It can take years ataupun akan boleh mengambil masa yang bertahun-tahun. But it's okay. Jangan takut. Jangan terlampau macam serius sangat, stres sangat dengan keadaan tu, sebab dia boleh dipulihkan dengan kaedah dan rawatan yang betul. Dan kaedah dan rawatan itu adalah subjektif untuk diri masing-masing. Sentiasa go within dan tanya dekat diri sendiri, agak-agak benda ni boleh sembuh ke tak? Kalau kita kata aku dalam hati aku rasa memang boleh sembuh, apa cara nak sembuh? Research, dapatkan information and then go for it.
Okey, yang pertama penting adalah dapatkan diagnosis yang tepat. Jangan kita self diagnosis sebab nanti kita tak tahu apa kaedah rawatan yang sesuai untuk badan kita. Alright, so mudah-mudahan apa yang saya kongsikan hari ini untuk bagaimana nak mengatasi ketakutan sebelum tidur dapat memberi manfaat pada kawan-kawan yang menontonnya dan boleh kongsikan pada kawan-kawan yang lain. Kedua, ada juga yang saya tadi tu sesi learning and sharing. Okey, boleh register. Yang kedua, boleh dapatkan buku Kembara Kesedaran. Okey, buku Kembara Kesedaran tu berharga RM69, ada dalam e-book, dalam bentuk e-book. So bila you all download, you all boleh letak dalam telefon, save, you all boleh baca bila-bila masa sahaja. So tak perlu untuk carry buku tu ke mana-mana sebab ada beberapa kawan-kawan yang dah dapatkan buku e-book, dia bawa buku tu ke mana-mana dah sampai jadi lunyai sebab sentiasa buka, kemudian tengok balik, nak rujuk balik kan. So susah juga bila dalam keadaan kertas ni kan, dia tak macam boleh koyak ke apa kan. Tapi bila kita buat dalam buku e-book, dalam e-book, buku digital, you boleh simpan dalam handphone dan bila-bila masa you boleh gunakan, you boleh akses balik, you boleh baca untuk recall balik bagaimana untuk nak naikkan semangat tu semula. So dalam buku Kembara Kesedaran tu saya kongsikan pengalaman bagaimana saya dapat mengenal pasti punca saya mengalami anxiety, macam mana saya transcend into the emotion, bagaimana saya bangkit semula, dan sampai sekarang saya cuba bantu kawan-kawan yang mengalami anxiety. Okay, so saya mohon maaf atas sekiranya ada salah silap kata-kata saya dalam video ini. Saya juga mempunyai kelemahan saya sendiri. Saya juga masih belum sempurna dan kita bukan untuk nak menyempurnakan diri kita tetapi untuk nak berkembang. Alright, so saya doakan semoga kawan sentiasa berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.